Tiga. Okey, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan melihat perbahasan untuk tajuk penekanan berlebihan kepada disiplin luaran berasaskan behaviorisme, melemahkan pembentukan insan berfalsafah eksistensialis yang autentik. Daripada kumpulan 10 sebagai penyokong, 5 sebagai penyokong. kumpulan 5 sebagai penyokong dan kumpulan 10 sebagai pembangkang. Hadirin sekalian, marilah kita teruskan pembahasan ini. Terima kasih. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, terusnya para pendapat yang dikasihi sekalian. Saya dengan duduknya di sini bersama rakan-rakan pencadang yang lain penuh yakin memberi pernyataan bahawa penekanan berlebihan kepada disiplin luaran berasaskan behaviorisme melemahkan pembentukan insan berfalsafah eksistensialis yang autentik. Ahli panel yang dikasihi, ahli pembangkang yang dikasihi, behaviorisme menekankan kawalan tingkah laku melalui ganjaran dan hukuman. Murid dilatih untuk patuh kerana takut dihukum atau mengharapkan ganjaran, bukan kerana memahami atau menjiwai ataupun kesedaran dan nilai dalaman. Dalam kerangka ini, tingkah laku dilihat sebagai reaksi, bukan pilihan yang bermakna. Sebaliknya, falsafah eksistensialisme menuntut pembentukan insan yang sedar akan kebebasan, tanggungjawab dan makna diri. Insan eksistensialis bertindak bukan kerana dipaksa, malah kerana memilih secara sedar apa yang betul dan bermakna untuk diri mereka. Apabila disiplin luaran terlalu dominan, murid kehilangan ruang untuk membuat pilihan, gagal membina keinsafan moral dan akhirnya hanya menjadi individu berkelakuan baik apabila dikawal atau diberi ganjaran. Ini bukan insan autentik, tetapi insan yang dikawal. Dalam kata lain, Gen Z sekarang main kata pura-pura saja itu. So, ahli pembangkang yang lain, disiplin yang hanya bersifat luaran melahirkan kepatuhan palsu. Mau ABC, buat baik dan sebagainya. Apabila ganjaran ditarik dan pengawasan hilang, nilai itu runtuh secara tidak langsung. Ini bertentangan dengan hasrat pendidikan untuk melahirkan insan berfikiran kritis, berjiwa bebas dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kami 3 panel pencadang ini duduk dengan tegak, tidak menolak disiplin, tetapi disiplin tanpa refleksi, tanpa dialog dan tanpa kebebasan memilih akan membunuh jiwa kemanusiaan seperti yang kita inginkan, yaitu karakter murid. Pendidikan seharusnya membimbing murid. Pendidikan seharusnya membimbing murid memahami mengapa sesuatu itu benar, bukan sekadar apa yang perlu dipatuhi. Maka kesimpulan pendahuluan ini, penekanan berlebihan terhadap tingkah laku atau behaviorisme menjadikan murid adalah objek yang dikawal, bukan subjek pembelajaran. Justru itu yang melemahkan pembentukan insan eksistensialis yang autentik, yang berpikir, memilih dan bertindak berasaskan kesedaran diri. Sekian, terima kasih. So, saya serahkan kepada pembangkang untuk membangkang. Terima kasih kepada pencadang utama. Terima kasih atas hujah-hujah hamba yang telah diberikan dalam hujahan yang pertama dari pihak pencadang. Yang kononnya pihak pencadang telah pun menyatakan bahawa pembentukan saksiah murid dalam eksistensialis yang autentik dibentuk secara natural. Kalau kita melihat kepada topik ataupun perbahasan ini, saya kira kita perlu merujuk kepada fakta yang telah diutarakan oleh Datuk Dr. Fadila Khamsah
yang mana beliau telah menyatakan untuk seorang individu yang berusia dari 7 hingga 10 tahun itu, untuk mereka melakukan suatu tabiat yang baik, mereka perlu diberikan ingatan sebanyak 200 kali. Saya ulangi, 200 kali. Barulah mereka boleh masuk ke dalam otak mereka, karena kita boleh diibaratkan bahwa anak-anak ini adalah seperti botol yang kecil, tapi isi botol itu adalah besar. Jadi untuk menuang air di dalam botol itu, kita memerlukan dengan tidak boleh secara sekaligus menuang air di botol tersebut. Maknanya kalau penuh botol air di botol itu, maka itulah pengajaran yang kita berikan kepada murid ataupun individu si kecil atau si cilik itu. Hujah kami yang pertama, penjempitan konsep ini. Sistem disiplin berasaskan ganjaran dan hukuman seperti sistem poin, sijil penghargaan atau dendaan bertingkat, mendidik pelajar untuk bertindak balas terhadap rangsangan luaran, bukan dorongan dalaman atau pertimbangan nilai pribadi. Ini membentuk individu yang fungsi utamanya adalah untuk mengelak hukuman atau mengejar pengiktirafan. Saya ulangi, mengejar pengiktirafan bukan untuk membuat pilihan berdasarkan kesadaran diri dan prinsip. Penyamaan ataupun homogenization, teknik behavioris seperti menunggu positif berterusan dengan tingkah laku diingini cenderung menghasilkan keseragaman. Belajar dipandu ke arah conformity terhadap piawaian sosial atau institusi, menghakis ruang untuk mengekspresi keunikan individu. Keraguan atau perbezaan pendapat yang merupakan tunjang kepada pewujudan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Pembangkang yang pertama saya teruskan dengan hujah untuk menyokong penekanan berlebihan pada disiplin luaran berasaskan behaviorisme, melemahkan pembentukan insan berfalsafah eksistensialis yang autentik. Pembangkang pertama tadi menekankan ganjaran luaran ataupun dengan di mana kita dapat melihat di sini behaviorisme ini bergantung kepada teori perlaziman, mana kita memberi ganjaran ataupun kita memberi hukuman untuk membentuk sesuatu individu itu. Namun apabila pendidikan hanya berfokus kepada ganjaran luaran, belajar bertindak hanya untuk memenuhi KPI dan bukannya kerana kesedaran diri. Penekanan kepada ganjaran luar ini merosakkan keinginan semula jadi manusia untuk belajar dan mencari makna diri. Penekanan luaran ini melahirkan individu yang patuh tetapi kosong. Mereka gagal mencari makna kewujudan diri, yaitu essential virtue, kerana nilai diri mereka ditentukan oleh ganjaran luar atau angka di atas kertas dan bukannya dari individu dalam. Kesannya ini melemahkan pembentukan insan yang autentik, di mana mereka sepatutnya berupaya membuat pilihan moral secara bebas tanpa perlu dipaksa oleh sistem ganjaran. Seperti yang dinyatakan oleh teori Deci dan Ryan pada tahun 1985, dia menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik seperti grade atau ujian boleh menjejaskan motivasi intrinsik, dan apabila murid hanya belajar untuk mendapatkan A, mereka kehilangan autonomi. Terdapat juga bukti penyelidikan oleh kajian Leper et al. 1973 menunjukkan bahwa kanak-kanak yang diberikan ganjaran untuk aktiviti yang mereka minati sebenarnya menunjukkan minat yang berkurang selepas ganjaran itu diberhentikan. Dalam pendidikan, ini bermakna kita melahirkan graduan yang tidak akan membaca atau belajar sebaik saja pemeriksaan tamat. Ini adalah kegagalan pembentukan insan yang mencintai ilmu secara autentik. Saya teruskan kepada hujah yang seterusnya. Kita lihat dalam bidang kepimpinan pendidikan. Dalam konteks kepimpinan,
Behaviorisme melahirkan pemimpin yang sekadar menjadi pengurus yang taksub dengan data dan bukan yang memimpin yang mempunyai visi kemanusiaan. Dasar pendidikan di Malaysia kini terlalu terbeban dengan managerialism, di mana pemimpin sekolah diukur melalui KPI yang bersifat luaran seperti skor SPM 2 atau kedudukan dalam ranking daerah. Apabila pemimpin hanya fokus untuk nampak elok di mata pemeriksa, mereka mengabaikan pembangunan sahsia guru dan murid yang lebih bersifat kualitatif. Kepimpinan yang berasaskan KPI dan pematuhan melahirkan pemimpin yang takut untuk mengambil risiko dan tidak jujur pada nilai diri. Dan ini akan kurang melahirkan kepimpinan yang autentik, di mana mengikut falsafah eksistensialis, pemimpin sepatutnya membimbing warga sekolah untuk mencari potensi unik masing-masing dan bukannya menyeragamkan semua orang melalui acuan behaviorisme yang kaku. Secara teori, menurut Bill George pada tahun 2003 dalam Authentic Leadership menekankan bahwa pemimpin sejati harus bertindak berdasarkan nilai dalaman. Namun, tekanan behavioristik daripada polisi atasan memaksa guru besar dan pengetua melakukan window dressing. Mereka lebih sibuk memastikan dokumentasi nafas sempurna demi audit luaran daripada memastikan pembentukan watak guru dan murid berlaku secara organik. Behaviorisme dalam demokrasi pendidikan memaksa pemimpin sekolah menjadi pemerhati dasar. Apabila kepemimpinan pendidikan bersifat transaksional, buat kerja hanya untuk skor, maka roh pendidikan itu mati. Pemimpin tidak lagi berani menjadi autentik atau kreatif kerana mereka takut menyimpang daripada standard luaran yang ditetapkan oleh birokras. Sekian bijak yang kedua dan ketiga. Terima kasih. Saya hormati pihak Pencadang serta hadirin sekalian, izinkan saya untuk meneruskan untuk membangkang hujah-hujah daripada pihak Pencadang. Berbalik kepada tokoh isu utama, kami daripada pembangkang dengan berhujah dengan tegas menolak tajuk perbahasan ini. Kami berhujah bahawa penekanan terhadap luaran berasaskan behaviorisme tidak semestinya melemahkan pembentukan insan. Malah dalam konteks pendidikan sebenar, ia menjadi asas penting pembentukan kebebasan, tanggungjawab dan keaslian diri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, falsafah eksistensialis sendiri menegaskan bahawa kebebasan tanpa disiplin membawa kepada kekacauan dan bukan keautentikan. Fakta Jean Paul Sartre menekankan bahawa kebebasan mesti disertai tanggungjawab. Tanggungjawab tidak hadir secara semula jadi, tetapi dibentuk melalui latihan tingkah laku. Behaviorisme membantu membina disiplin diri, kawalan impuls, pematuhan nilai asas sosial. Contohnya dalam pendidikan, seorang murid belajar menepati masa, menghormati giliran bercakap dan menyelesaikan tugasan melalui ganjaran dan peraturan. Tanpa asas ini, murid tidak mampu membuat pemilihan bermakna kerana tiada upayaan mengawal diri. Maka tuan-tuan dan puan-puan, behaviorisme bukan menindas kebebasan, sebaliknya menyediakan landasan untuk kebebasan yang matang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi saya mendengar pihak Pencadang berhujah bahawa behaviorisme hanya bersifat luaran dan cetek. Dan saya sangat tertarik dengan perkataan yang dilontarkan dengan kosong tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, secara terus terang, kami menolak sepenuhnya hujah tadi. Fakta psikologi, teori internalisasi nilai menunjukkan bahawa tingkah laku berulang akan membentuk sikap dan kepercayaan dalaman. Kajian pendidikan mendapati amalan positif yang dilatih secara konsisten akhirnya menjadi nilai pendiri. Contoh konkret, murid yang biasa membantu rakan walaupun bermula kerana ganjaran akhirnya memahami jati diri,
membentuk identiti sebagai individu penyayang. Ini sejajar dengan eksternalisme kerana makna dibina melalui tindakan, bukan semata-mata perundangan abstrak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berhujah berasaskan fakta, bukan otak. Sekian. Terima kasih. Saya teruskan pula di mana behavioralisme membuatkan individu bertindak hanya mengikut peraturan, bukannya mengikut kompas moral sendiri. Ini melihat kepada teori perkembangan moral Lawrence Koldek, di mana tahap berkonvensional individu bertindak berdasarkan denda dan ganjaran behavioralisme. Namun, manusia yang matang sepatutnya bertindak berdasarkan prinsip etika sejahtera. Implikasinya, jika sistem pendidikan Malaysia terlalu menekankan disiplin luaran, merit tanpa pemahaman falsafah, kita akan melahirkan rakyat yang hanya baik apabila ada polis atau CCTV, tetapi gagal bertindak bermoral apabila tiada pengawasan. Ini adalah kelemahan nyata dalam pembentukan insan. Mengapa? Kerana sistem pendidikan kita gagal membina insan autentik yang mempunyai kompas moral dalaman. Kita hanya melahirkan individu yang bijak memanipulasikan sistem luaran demi kepentingan negara. Saya teruskan. Behavioralisme mementingkan penyeragaman, manakala ekotasialisme mementingkan kepelbagaian potensi manusia. Dasar pendidikan Malaysia melalui falsafah pendidikan kebangsaan bermatlamat melahirkan insan yang seimbang. Namun, selagi polisi kita masih bersandarkan kepada penggunaan data, ranking antara bangsa, PISA dan TIMSS dan ganjaran luaran, selagi itulah kita gagal melahirkan insan yang autentik. Kita tidak mahu melahirkan generasi yang hebat berfungsi tetapi kosong jiwanya. Kita mahu manusia yang sedar akan kewujudannya, bertanggungjawab atas pilihannya dan berani menjadi diri sendiri tanpa perlu disogok oleh ganjaran. Sistem pendidikan kita juga jangan sampai melahirkan penerima anugerah yang cemerlang di atas kertas, tetapi jiwa yang hilang. Dalam realiti kehidupan, pendidikan bukan sekadar melatih haiwan sarkas untuk melahirkan trik demi ganjaran. Pendidikan adalah tentang kemanusiaan, memanusiakan manusia. Jangan sampai kita menggunakan istilah standardization vs individualization. Tekanan bahawa behavioralisme mementingkan penyeragaman manakala eksistensialisme mementingkan kepelbagaian potensi. Kita juga diserang dengan pemujaan data. Nyata bahawa data grade ranking hanyalah bayang-bayang luaran, bukan hakikat manusia yang sebenar. Dan kesimpulan yang padu, sistem pendidikan kita juga sampai melahirkan penerima anugerah yang cemerlang di atas kertas, tetapi jiwanya hilang dalam realiti kehidupan. Kami sebagai pencanang tetap menyokong kepada penekanan berlebihan disiplin luaran berasaskan behavioralisme melemahkan pembentukan insan berfalsafah eksistensialisme yang autentik. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam sejahtera kepada pihak yang menyokong yang saya hormati. Sebagai pembangkang, sekali lagi saya ingin tegas sekali menyatakan bahawa disiplin luaran tidak semestinya menafikan keautentikan seseorang individu. Sebaliknya, ia boleh berfungsi sebagai asas awal. Contohnya murid-murid sekolah rendah ataupun anak-anak kecil untuk membentuk kawalan diri dan belajar bertanggungjawab. Individu yang hanya mampu membuat pilihan yang otentik apabila mereka memiliki disiplin diri dan kesedaran terhadap akibat tindakan yang mereka lakukan. Tanpa struktur dan peraturan asas, kebebasan yang diberikan boleh membawa kepada kekeliruan dan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, bertentangan dengan prinsip existentialism itu sendiri. Dan selain itu,
behaviorism sesuai digunakan terutamanya pada peringkat awal seperti saya cakap tadi, pendidikan, sekolah rendah, apabila pelajar belum mempunyai kematangan intelektual dan kognitif. Disiplin luaran ini dapat membantu membentuk tabiat positif seperti yang rakan pembahas saya yang menyatakan tadi lah. Contohnya menepati masa, menghormati guru. Asas ini adalah penting sebelum pelajar mampu menghayati kebebasan dan membuat pilihan bermakna seperti yang ditekankan oleh essentialism. Oleh itu, behaviorism tidak melemahkan keautentikan, malah menyediakan landasan untuk perkembangan seterusnya. Tokoh existentialis seperti Jean Paul Sartre menegaskan bahawa kebebasan sentiasa disertai dengan tanggungjawab. Maka pendekatan behaviorisme ini menekankan akibat terhadap tingkah laku, membantu individu memahami hubungan antara tindakan dan kesan. Ini secara tidak langsung menunjukkan rasa tanggungjawab moral yang merupakan elemen yang paling penting dalam pembentukan insan yang otentik. Masalah sebenarnya bukanlah behaviorism itu sendiri, tetapi penekanan yang terlalu kaku dalam dan tanpa refleksi. Jika disiplin luaran digabung dengan ruang dialog, pemikiran kritikal dan autonomi berperingkat, ia tidak akan melemahkan keautentikan. Sebaliknya, ia boleh menyokong perkembangan individu yang bebas tetapi bertanggungjawab. Kesimpulannya, pendekatan kepada disiplin luaran berasaskan behaviorism tidak secara mutlak melemahkan pembentukan insan berfalsafah existentialis yang otentik. Disiplin luaran boleh berperanan sebagai alat sementara untuk membentuk kawalan diri, tanggungjawab dan kestabilan sebelum kebebasan dan keautentikan dikembangkan sepenuhnya. Oleh itu, kedua-dua aliran ini sebenarnya boleh saling melengkapi jika diaplikasikan secara seimbang dan berkuasa. Sekian dari sini. Ada lagi Mas dah? Begitulah tadi pembentangan daripada pihak penyokong dan pencadang. Apa-apapun keputusan kita akan lihat di masa akan datang. Sekian dan terima kasih.